Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kerana bersama-sama dengan kami dari studio iLead Kementerian Belia dan Sukan. Jadi kepada para penonton, jangan lupa share dan like serta komen ya. Dan untuk panduan tuan-tuan dan puan-puan juga, link bagi pendaftaran dan juga sesi penilaian nanti akan dipinkan di ruangan komen dalam lebih kurang 15 minit sebelum program kita berakhir pada hari ini. Jadi pastikan anda isi borang-borang tersebut dan pihak urustia akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan slip kehadiran sepanjang program ini. Okey. Program pada pagi ini dibawakan oleh Bidang Penjanaan Ekonomi Kluster Kerjaya iLead Kementerian Belia dan Sukan. Tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan istimewa kita pada hari ini, iaitu Puan Azizah binti Cik Long ataupun lebih dikenali sebagai Chef Liza Zainul. Selamat datang, Chef. Terima kasih. Sihat, Chef? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita orang ni dah beberapa kali cuba buat date kan, Chef? Kita 2-3 kali cuba nak jumpa dulu sebelum program ni. Namun Chef very tight schedule, jadi kita tak dapat sehinggalah pagi ni baru kita dapat jumpa. Jadi alhamdulillah, once again selamat datang ke iLead. Terima kasih meluangkan masa, Chef ya. Okey. Chef kita bekas seorang guru di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Bukan tu saja, juga selebriti chef dan beliau juga penerbit rancangan masakan di RTM, Astro. Suite Azhar Sendirian Berhad, betul Chef? Ya. Okey. Tajuk yang ingin kita bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan peluang kerjaya belia dalam bidang kulinari. Jadi Chef, untuk permulaan bual bicara kita, boleh Chef terangkan apa tu yang dimaksudkan dengan bidang kulinari? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih pada Datuk Dr. Nur Azman KSU KBS yang hari itu mula-mula kita berjumpa dan orang kata memberi peluang pada saya untuk muncul pagi ni bersama anda semua, dan juga pada Tuan Haji Muhammad Aswandi, Ketua Pengarah iLead. Terima kasih kepada semua yang menjemput saya, Tengku. Terima kasih. Dan kepada penonton yang sama-sama kita pagi ini, terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam sayang kepada saya, Chef Liza. Kita berkongsi idea, berkongsi rasa dan juga berkongsi pengalaman memasak bersama dengan anda semua pada belia-belia. Ya, terutama kepada belia-belia kita nak bagi peluang ni. Macam mana cara nak menceburi bidang kulinari. Jadi saya nak bercerita daripada cikgu kenapa saya memilih bidang kulinari. Boleh juga. Macam itulah. Jadi saya dah lama jadi cikgu. Dulu lebih kurang dalam 26 tahun saya di bidang pendidikan, dan akhirnya saya di bidang pendidikan khas. Di situlah banyak saya melibatkan orang kata orang kata berkongsi kita kata pengalaman jadi cikgu kan. Jadi saya dengan belia-belia yang ada sekarang ni, I hope belia-belia yang ada ni mungkin depan tengah mengikuti kita kan, live bersama kita. So jadi pada belia-belia ni saya rasa amat bertuah lah, kerana orang kata dalam zaman sekarang ni belia-belia ni dapat banyak kemudahan daripada kerajaan. Pokok pangkalnya mereka ni mestilah kena orang kata menjiwai, mencintai dan menghayati bidang kulinari. Okey, passion daripada hati. Jadi kulinari ni bidang yang memang sangat luas, sangat besar. Itulah untuk bidang kulinari ni kita selalunya kita berhubung kait rapat dengan bidang masakan. Okey. Jadi bukan sekadar masak tapinya. Macam-macam lah kita kata, ada tourism dia, ada macam-macam lah kita kata dalam bidang kulinari ni. Selalunya kalau sebut kulinari ni memang masak. Masak tak kira lah daripada pastry ke cakes ke whatever, tapi semua bidangnya bidang masakan. Masakan berkaitan dengan masakan. Jadi antara nak jadi yang profesional dengan yang non profesional itu je. Kalau belia-belia kita dia nak menceburi bidang kulinari ni, you are most welcome. That's one of the kita kata job, noble job ya, yang mana dikirakan 10 gaji tertinggi lah. Kalau betul-betul you betul-betul jadi seorang chef. Alright. Jadi belia-belia kita yang lepasan sekolah, especially yang lepasan sekolah ni, saya ingin berkongsi dengan anda. Sama-sama lah orang kata
menghayati ataupun mencintai bidang kulinari ni. Okey. Chef kata cikgu tadi 26 tahun, lama tu. Lama. Chef mengajar subjek apa tu? Saya mengajar subjek, most of them is English lah. English, okay. English, arts, saya mengajar music, bahasa Melayu. Kemudian last kali saya menjadi cikgu pendidikan khas di Taman Koperasi Polis. Itulah yang saya banyak menjiwai remaja-remaja ni. Dan juga saya juga buat part time, mengajar macam di college-college kulinari. Salah satunya dulu di ICYM, International College Chef Melaka, di mana saya set juga kitchen dia untuk budak-budak, untuk student kulinari. Kemudian dengan Giat Mara, dengan Mara, kemudian dengan Institut Kemahiran Baitul Mal. Jadi banyaklah melibatkan dengan belia-belia. Jadi faham sangatlah orang kata kriteria belia-belia kita ni. Jadi mula nak bertukar kerjaya tu daripada guru kepada bidang masakan tadi, apa yang mencetus tu, Chef? Saya sebenarnya daripada kecil-kecil dulu, masa saya when I was small, saya memang suka memasak. Keluarga saya ni daripada keluarga memasak lah. Daripada mak saya, nenek saya, mak saya, kakak saya, abang saya, semua memang suka masak. Memang tukang masak. Tapi tukang masak taklah tukang masak profesional. Tukang masak yang masak kat kampung, adik-beradik kenduri, macam tu lah. Kita orang Kedah ni, kalau kata adik-beradik kenduri ni, bukan ada catering masa tu. Adik-beradik lah semua berkumpul masak. Saya ni pun orang tahu salah seorangnya tolong untuk potong-potong bawang. Dah bermula, jadi daripada kecil-kecil, bila tengok mak saya semua masak sedap, kakak saya sedap, jadi saya ni dibesarkan dengan makan makanan yang sedap. Jadi bila makanan sedap tu, tengok mak saya masak, kita ikut lah kan. Ikut mak kita, ikut keluarga kita masak. Tapi lama-lama kelamaan, tak boleh jadi. Walaupun masa tu saya dah jadi cikgu. Saya dulu cikgu ni, orang kata masa tu umur saya baru dalam 21 tahun macam tu lah kita jadi cikgu. Keluar maktab perguruan Persekutuan Pulau Pinang. Jadi dalam masa jadi cikgu tu pun saya dah memang minat masak daripada kecil. Jadi saya polish lah. Dan saya berhasrat satu hari saya nak belajar buat kek, because I really love baking. So especially on cake decorating, saya minat sangat. Saya rasa mana sekolah yang saya nak pergi belajar. Last kali tercetuslah saya apply untuk belajar di one of the college di England. Tahun 1990, masa tu lama lah. Lama dah. Jadi saya cuti tanpa gaji jadi cikgu. Kemudian saya pergi belajar. Belajar lama juga kat sana, kemudian balik sambung jadi cikgu. Tapi last kali tak boleh jadi, katakan, kerana minat saya tu, minat jadi cikgu pun masih menjiwai kental. Saya masih kental, saya masih menjiwai, menghayati dan mencintai bidang perguruan. Jadi bila saya pilih, nak kena pilih jugalah. Kerana apa? Ada masa bila saya bagi kelas private, kelas masak private ni, orang dah cuti, dah ambil cuti daripada Johor, mana-mana cuti, tiba-tiba saya tak boleh nak mengajar masak, saya terpaksa kena ke sekolah kementerian, biasalah itu poyuk nasi kita. Jadi terpaksalah saya cancel kelas-kelas masak. Sedangkan kelas masak saya pada masa tu lumayan jugalah pendapatan saya kan. Jadi masa tu saya ambil, kalau satu orang 100, kalau 10 orang datang dah 1000. Gaji cikgu kita tu orang kata kalau 1000 lebih tu sebulan kan. Jadi saya terpaksa kena cancel. Last kali saya fikir-fikir, kerana saya rasa saya boleh serve lah pada turunkan ilmu dari bidang lain daripada bidang bidang pendidikan, bidang kulinari. Jadi itulah yang menyebabkan saya bersara when I was 45. Saya bersara awal. Jadi di situlah saya menerapkan nilai-nilai ataupun skill kulinari ni kepada ramai orang, terutamanya pada usahawan dan usahawan belia. Jangan lepaskan peluang ni, kerana menjadi seorang chef professional is a very good for you, and it's also a noble job for you. Tapi sekarang pun chef buat masih lagi ada elemen-elemen guru tu, sebab masih mengajar, cuma kombinasi lah ya. Subjek mungkin ditukar, instead of mengajar bahasa Inggeris. Tapi saya bila dah saya ni orang kata menjiwai ilmu perguruan, jadi saya rasa Allah Ta'ala tu dia lebih menjurus saya ke bidang akademik ni lah. Kerana saya dah berapa kali, saya dah buka restoran, saya ada kafe, saya ada bakery. Tapi saya rasa tak lama, 4 tahun setengah saja saya dah tutup. Adalah beberapa perkara kan yang menyebabkan saya tak boleh nak teruskan. Jadi saya buka akademi lah. Saya membuka akademi Sweet Azhar Academy yang terletak di Batu Lima, Jalan Ipoh, di mana saya ada akademi masak. Saya mengajar ramai orang, terutamanya belia-belia yang nak jadi usahawan. Jadi bolehlah kita kongsi ilmu dengan anda semua. Jadi kalau nak pilih jadi
chef pun dia ada bidang masakan untuk jadi seorang caterer yang baik, bidang cake pastry, untuk bekerja di hotel. Tapi saya ni kalau dalam keusahawanan saya lebih suka kalau dia ni belajar dengan kita betul-betul kemudian buat bisnes sendiri. Itu maknanya tadi adik-adik boleh belia di luar sana, luas bidang kulineri itu tadi kan. Ada macam-macam yang boleh diterokai. Jadi chef, saya dapat tahu daripada profil chef ni, chef pergi ke England untuk patisserie dan sugar craft. Kemudian di Illinois, USA dalam master cake decoration. Kenapa dua perkara ni? Jadi bagi saya memang minat dalam bidang cake decorating. So that's why I left my family, I left my children that day lah. Saya tu pergi sana menimba ilmu sebaik mungkin. Tapi orang kata apa, antara UK dengan US ni saya lebih suka di UK kerana dia very fine work. Dan memang halus dia punya buatan dia, very fine. Itulah menyebabkan saya orang kata menurunkan ilmu ni kepada anak saya, salah seorang pada anak saya. She's a chef Erin. Dia lah yang banyak meneruskan legasi saya. And now at least she can do much better than me. I'll send her to US, I'll send her to Australia, and she do a lot of cakes and chocolate lah. Chef pergi belajar tu semua bawah tajaan ke macam tak mana? ada. Saya nak ikut pada belia-belia. Saya ni sebenarnya tak ada mengharapkan sangat daripada duit-duit kerajaan ataupun saya minta scholarship ke apa ke, tak ada. Adalah duit sendiri yang mana saya habis, sorry to tell you lah, almost $1 million. Wow. That's why lah anak saya yang kembar tu seorang jadi chef, seorang jadi accountant. Yang accountant tu lah dia berkira semua balik. Dia kata I spend a lot. Jadi pada belia semua, janganlah kalau kita nak menghadiri kursus-kursus kulineri, janganlah terlalu kita berkira sangatlah untuk kita nak apa orang kata nak dapat ilmu tu kan. Kena juga beli. Kalau setakat yang free kerjaan, memang bagi banyak kita free. Contohnya macam Giat Mara yang ada rintis niaga oleh Giat Mara, kita ada dengan Mara, kita ada dengan kementerian yang bagi kursus-kursus banyak. Tapi kadang-kadang kalau kita kena jugalah keluar duit sendiri. Macam kita nak masuk sekolah swasta tu mahal. Betul. Memang mahal. Macam contohnya kita kata beberapa sekolah macam Sagi College apa semua tu, no doubt dia punya pengajaran tu bagus, tapi terpaksalah mak pak ni kena korbankan wang ringgit untuk nak menghantar anak-anak. Maklumlah kan, untuk dapat diploma pun at least takes about 18 bulan. Jadi kalau dengan saya sekolah Sweet Azhar Academy ni, kalau belia-belia nak belajar dengan saya pun boleh. We give you a good discount. Boleh. Buat short course. Antara 3 hari boleh, seminggu boleh, 10 hari pun boleh. Jadi kalau nak buka kedai kek ataupun bakery ataupun kafe, boleh ambil 10 hari dengan saya. Kita ajarlah 10 hari boleh. Alright. Para penonton sekalian, sebelum kita teruskan lagi sesi kita, jangan lupa kalau ada pertanyaan, soalan-soalan kepada Chef Liza, sila letakkan di ruangan komen untuk kami bawakan kepada Chef Liza nanti. Cuba dapatkan maklum balas daripada Chef Liza ya. Okey Chef. Kalau kita sebut Jamie Oliver, kan, Gordon Ramsay, Anthony Bourdain, even kalau kat Malaysia pun Chef Ismail, Chef Wan, kan, yang muda-muda tu Shershen dengan Nick Michael, itu orang muda lah. Itu semua chef lelaki yang glamour-glamour. Dia orang kata bila chef ni selalunya chef lelaki yang glamour. Jadi apa beza dia chef sebenarnya? Chef lelaki, chef perempuan, dan kenapa dia orang ni yang selalu jadi selebriti-selebriti? Okey. Jadi nak jadi selebriti chef pun bukan senang. Jadi bagi saya kawan-kawan saya Chef Wan, Chef Ismail, Chef Zam tu semua kawan-kawan kita. So yang maksud you tu yang kenapa ramai lelaki tak ramai perempuan. Lelaki-lelaki ni dia banyak orang kata terbabit dengan perhotelan. Perhotelan ni pun ada chef perempuan, contohnya macam anak saya lah, Chef Erin perempuan, pastry chef. Tapi kalau hotel ni dia lebih suka kalau chef lelaki yang sador-sador tu. Ada apa, contohnya satu nak angkat barang-barang yang berat-berat. Kalau chef yang perempuan ni selalunya dia bagi yang ringan-ringan lah. Macam buat pastry, dapur yang macam hot kitchen apa semua tu dia bagi chef lelaki. Mungkin chef lelaki ni tenaga dia lebih kot. Tapi yang perempuan ni kalau buat memang cantik. Lagi cantik. Beza dia, perempuan ni dia lebih teliti. Jadi kalau pihak-pihak hotel nak ambil tu, carilah chef perempuan juga. Kerana chef perempuan tu dia teliti. Lelaki ni dia kadang-kadang janji masak
cukup. Alright. Tapi dia boleh angkat poyok besar-besar. Perempuan tak boleh angkat poyok besar. Tak larang kan. Kena 2 orang. Tapi saya pun rasa chef perempuan ni mungkin malu juga kot nak ketengah. Ramai sebenarnya chef perempuan pun. Tapi mungkin tak diketengahkan. Jadi yang banyak kita tengok keterampilan ni chef lelaki yang sado kan, yang masuk TV yang selalu. masuk TV selalu. Itulah salah satu daripada bidang chef, bukan setakat jadi chef di hotel, chef di restoran, dia boleh juga jadi seorang celebrity chef. Celebrity chef Okey, kalau kita tengok kepada PKP, bermula PKP hari tu ramai orang mula masak-masak kan. Orang yang tak biasa masak pun bila duduk rumah sebab banyak masa kena duduk kat rumah dan tak boleh keluar, restoran tak buka, jadi masing-masing masak. Dan diorang juga disebabkan ekonomi ambil peluang tu menjual juga. Jadi persaingan sangat tinggi lah bidang masakan. Apa pandangan chef dengan senario tu? Okey, saya setuju. Kerana bila PKP tak ada apa nak buat dan you all yang kat rumah pun nak makan, nak masak tu kadang-kadang tak berapa pandai. Mulalah orang kata tukang-tukang masak ni yang amateur, yang profesional start buat. Tapi yang saya nampak tumbuh macam cendawan ni yang amateur. Okey, jadi betul. janji boleh buat, tengok YouTube, kemudian masak, lepas tu buat jual. Itu yang kadang-kadangnya tu adalah benda yang kurang sikit lah orang kata. Kerana tak belajar. Sebab tu saya kata untuk menjadi chef yang hebat, chef profesional mesti kena ada ilmu. Mesti kena belajar ilmu secara formal. Kalau setakat tengok YouTube, tengok macam tu, dengar resipi orang, ambil resipi sana free, resipi sini free, tak berapa menjadinya. Itu yang jadi dalam grup masak apa tak jadi hari ni. Masak apa kan? tak jadi tu. Jadi saya rasa lah. Actually kena belajar sikit. Ada juga asas dia. Macam asas, contohnya macam baking. Kena ada jugalah asas baking. Kalau setakat you tengok YouTube, you boleh buat. Sebenarnya contohnya macam salah seorang daripada student saya yang baru ni masuk seorang selebriti, seorang artis. Dia ni belajar YouTube saja. Kemudian dia buat kek, saya tengoklah kek dia, beberapa jenis kek yang dia buat tu ada yang tak kena sikit, ada yang teknik methodology in doing. Itu yang sebenarnya kalau especially when cooking, you kena ada method. Kalau kita masak lauk pun, contohnya kenapa garam tak boleh buat awal? Bila saya tengok orang kampung masak, kalau saya masih ada keluarga saya yang masih duduk masak macam tu, mestilah akan bergaduh sikit dengan saya. Kerana method, cara orang kampung yang biasa ni dia lain sikit. Method yang kita belajar ni dia lain sikit. Contohnya macam dalam kita kata nasi, kita masak nasi lah katanya. Nasi ke lauk pauk ke. Saya tengok orang-orang kampung, especially family saya, masak dengan yang tak pernah belajar kenapa garam tak boleh taruh awal. Just masuk, letak air, letak garam. Belum masuk beras. Itu yang menyebabkan beras tadi dia tak cantik, dia tak panjang, dia mudah pecah. Kerana teknik dia, method dia. Gula, garam dia kena bubuh towards the end. Ataupun kalau kita masak kari ayam, kari daging, jangan kita letak garam awal. You know that? You know that you cannot put your... Macam tak berapa tahu, right? Kadang-kadang garam kita letak awal, kita masuk santan terus masuk garam, ayam belum masuk. Itu yang menyebabkan daging kita, ayam kita akan jadi keras. Jadi sekarang ni kita kena tahu sikit lah, at least kena masuklah sikit kelas-kelas yang formal. Pada belia-belia kita yang saya menyeru lah ya, kalau jadi seorang chef, dia kena nombor satu ni, dia kena minat, dia kena ada. The first thing you must have your interest. Kalau you tak ada interest, you datang belajar, mak suruh pergi masuk kelas belajar, pergi ke Giat Mara belajar, masuk ke institusi pengajian, dia sekadar tak menjadi belajar, bila balik tak because buat. Dia tak ada with all of her heart. So saya nak yang betul-betul menjiwai, mencintai dan juga menghayati. Okey. Dengar tu ya, penonton-penonton sekalian, menjiwai, menghayati dan mencintai tu macam saya jadi cikgu pun. Saya jadi cikgu pun sama. Dulu bila saya jadi cikgu sekolah pun, saya memang menjiwai. Jadi saya terpaksa ada di sekolah sampai malam. Jadi saya mengajar especially budak-budak anak-anak pendidikan khas ni. Jadi itulah yang orang nikmat saya rasa bila saya mengajar jadi cikgu masak pun, saya masih terbawa-bawa cara cikgu saya dulu. Cara teknik saya mengajar tu saya masih bawa sampai ke sekarang. Walaupun kelas saya ni diikuti oleh peserta-peserta selain daripada belia, usahawan, masih cara saya tu masih cara cikgu sekolah. Kena siapkan dengan profile, everything. Orang kata assignment semua kena completely done. Kalau tidak bising cikgu ni.
Faham? Kita ambil satu dua komen daripada kita punya penonton ya, Chef. Yang seorang ni Azma MH, dia kata wah saya minat bakery, dia kata. Okay. Nur Amirul pun kata terbaik, bermanfaat untuk boost out our economy kan. Yes. Bagus. Ada soalan. Oh lah, ini soalan daripada pencipta negara. Dia tanya roti tu, Chef. Roti tu betul-betul ke yang hiasan saja tu? Betul ni. Cuba makan sikit. Okey, tu Chef dah tunjuk demo. Dia makan roti pun sebenarnya bukan terus makan macam ni tau. Dia kena cara dia macam ni lah contohnya. Pegang macam ni. Oh, okey. Perlahan-perlahan. Bukan masak saja ada passion, maknanya makan pun kena dengan passion. Tengok dulu tekstur dia jadi tak jadi. Kalau Tengku buat macam mana, kalau Chef Liza buat macam mana. Nak makan dia macam ni penonton, belia-belia kita. Cicah air dulu. Tengok. Itu baru demo. Dia tak boleh makan ngap sakit. Kita yang buat ni, saya selalu kalau orang datang rumah saya, tetamu saya makan roti saya ke donat saya kan, digigit ngap macam tu. Saya macam, aduh, kenapa Chef? Sakit hati kamu makan roti saya, kena makan cara yang ni. Saja kita gurau saja pada belia kita. Okey Chef, boleh cuba cakap-cakap sikit which one is which ni? Kita punya roti-roti ni. Ini baker saya, Chef Erin buat semalam. Okey. Beberapa resipi kita ada croissant kat sini. Croissant Croissant kita ada. Dia selalu sebut croissant. Kita ada muffin, kita ada roti Perancis, kita ada itu French bread itu French bread yang keras. Yang ni dia kena bunyi macam tu. Baru jadi. Okey. Okey, French bread, kita ada roti boy, kita ada sardin, kita ada cheese, kita ada macam-macam lah, kita ada Danish. Jadi kalau kata belia-belia kita nak belajar, InsyaAllah boleh call Chef Liza atau masuk ke Institut Kemahiran Belia. Betul. KBS pun ada. Kita pun memang merancang dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk mengadakan kelas-kelas untuk membimbing belia. Ataupun boleh masuk di Giat Mara, di mana-mana saja institusi kan yang ada dekat sini. Politeknik kita ada, kolej swasta, kalau yang ada yang berduit sikit tu boleh masuk kolej swasta. Kemudian kolej sekolah vocational, dan kalau yang rasa nak fast track, nak belajar dengan chef untuk jadi seorang usahawan makanan F&B, boleh terus call Chef Liza 012-697-8010. Boleh layari website chef ataupun whatever lah, boleh Google ke apa ke. Boleh call chef untuk kelas yang macam kita kata express. Kelas 3 hari boleh, 5 hari boleh, 1 minggu boleh. Dan kepada belia-belia yang saya nak sarankan di sini, fikirlah bila sekarang ni kita lepas, especially yang lepas SPM. Saya biasa mengadakan kelas untuk belia-belia lepasan SPM, biasa 2-3 tahun yang lepas, dengan anjuran daripada MARA. So dia atau student FOC lah, student tak payah bayar apa-apa. Jadi di bawah Kementerian Belia ke ataupun MARA ke Giat Mara whatever, boleh masuk kelas. Jadi belajarlah, jangan orang tahu kita nak jadi bakers lah. Dalam hati kita jadi bakers, tapi bila you tak nak belajar, tak nak spend langsung duit, harapkan tengok YouTube, boleh juga, tapi you tak berguru. Contohnya macam Zara Zia baru ni, pelakon artis kita Zara Zia, dia memang buat kek, dia kata dia tengok YouTube saja, tak pernah masuk kelas yang formal kelas. Tapi bila jadi macam tu, dia memang rasa dia puas hati kerana apa yang dia belajar dengan saya tu dia dapat praktikal sendiri, dia boleh buat sendiri, dia boleh tanya, dan dia rasa very happy lah kerana dia berguru. Jadi belia-belia kita insyaAllah kalau yang berminat boleh datang ke pejabat belia kan, Kementerian Belia dan Sukan, bertanya khabar macam mana nak enroll yourself to be a culinary student, insyaAllah. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan pun kita ada, di bawah IKTBN ada menyediakan juga kursus-kursus ya Chef untuk kulinari ni dengan fees yang sangat minimal. Jadi enroll yourself ya, belia-belia sekalian. Chef, kita ada soalan lagi daripada Muhammad Amizi Muhammad Saleh. Dia kata cabaran belajar sebagai chef di luar negara, dia nak dengar. Tadi cerita macam pergi je kan, tapi cabaran dia terutama mengenai halal dan haram, dia kata. So macam kita kalau keluar negara ni, usually kita kena ada basic lah kan. Macam saya pun pergi basic, kalau I start from zero tu susah sikit lah kerana
kita nak menguasai bahasa kan. Dan keduanya silibus apa yang kita nak mengajar, nak belajar. Kalau di sana tu, kalau you masuk college from starting lah, macam kita kat KL, kat Malaysia pun, kalau you start from bottom, it takes about 3-4 years lah. Tapi kalau saya buat short course yang sebulan 2 bulan tu, kira memang cepat sikit. Dan you kena ada basic. Cabaran dia macam kita kata halalan toyuban tu, yang tu especially kalau baking ni kita kena tahu jugalah ingredients yang kita pakai. Macam saya dekat college dulu, dekat Bath dulu, dekat US dulu pun dia orang tahu kata kita Islamic student. So benda-benda macam lard apa semua tu saya tak pegang lah. Walaupun saya masak bersama-sama dengan student dari France macam tu. Kalau macam lard tu dia bagi kat kita untuk buat kek, biskut dan juga masak-masak pakai lard. Tapi kita kena tahulah kita nak pegang macam mana, cara kita nak handle. Macam saya lard tu, kalau benda masak tu kadang-kadang saya pegang, saya just masuk macam tu je lah. Tapi orang kata kita kena hati-hati. Especially produk-produk yang kita rasa tak berapa yakin. Kalau tak yakin tu, kita rasa kita omit lah benda-benda tu. Tapi kalau kata macam daging, betul-betul kita nampak betul-betul reality tu memang tak boleh lah kan. Ya, betul. Kadang-kadang macam ram, saya pun buat keks dulu banyak guna pakai ram. Cikgu kita orang putih pakai ram, tapi kita masak biasalah. Jadi kata kalau kita nak rasa-rasa tu, tapi kalau budak-budak muda sekarang ni dia tak berapa sangat nak fikir macam tu kan. Jadi itulah kena cabaran dia. Satu, you have to spend a lot of money. Keduanya, cabaran dia hidup negara luar, negara asing. Jadi kalau hidup luar negara ni banyak benda lah yang kena orang kata apa, kena hati-hati. Tempat tinggal kita, kemudian cara macam saya lah, pengalaman saya nak pergi ke sekolah, I have to spend pagi keluar, kadang-kadang snowing, sejuk, merentas, kesejukan kan, kemudian pergi naik train, macam-macam lah pengalaman saya. Berbalik kepada ingredients tadi chef, kalau cabaran dari segi ingredients, tapi bila kita dah kat Malaysia, adakah ingredients tu boleh kita tukar dengan benda lain dan boleh. Rasa dia akan jadi sama? Yes. Saya itu hari macam kek buah contohnya lah, macam kek buahnya, kalau yang nak sedapnya memanglah kek buah yang kita tahu ram kan. Kalau di hotel-hotel besar masih lagi di Malaysia sampai sekarang pun masih ada penggunaan rum, brandy. Tapi kalau macam contohnya macam satu hotel dulu di mana anak saya jadi pastry chef kat situ, bila dia masuk dia tengok benda-benda chef-chef yang pakai tu rum, brandy semua. Jadi dia boleh tukarkan benda tu pakai benda lain, substitute. Dia boleh substitute dengan benda-benda lain. Contohnya kalau kek buah, kita boleh guna on Ribena, kita boleh guna on Sunquick. Jadi untuk nak menyedapkan lagi. Jadi saya rasa tak beza sangatlah. Tapi you have to have a trick how to make it as good as what you use with the wine contohnya. Soalan lagi chef. Daripada Cik Iyam Teknik bertanya, anak saya berminat belajar kulineri ni dia kata. Jadi saya mohon tunjuk ajar atau nasihat dari chef bagi menyokong minat anak. Sebab saya kurang faham mengenai kulineri. Itu tak apa. Nanti Cik Iyam Teknik ni dengar perbualan kita pada hari ni, sharing session daripada Chef Liza, insya-Allah akan dapat tips-tips dia. Towards the end nanti banyak lagi tips yang akan Chef Liza kongsikan dengan kita. Macam mana jika belia berminat untuk menceburi bidang kulineri. Okey chef, bidang kulineri tadi bercakap besar. Yang mana satu yang niche yang masih belum banyak diterokai dan itu memberi peluang yang besar kepada belia kita? Belia ni saya nampak lah, dia orang lebih suka orang kata kemahiran yang mudah. Macam nak jadi chef bidang kulineri, kalau dekat Malaysia pun kita nampak tak ramai chef pastry. Yang kebanyakannya macam kita tengok chef-chef ni banyak dalam bidang masakan. Kerana bidang masakan ni dia lagi luas. Walaupun tak ada modal yang besar untuk nak beli peralatan, dia hanya ada kuali, ada periuk, ada dapur, dah boleh jadi tukang masak. Tapi kalau you nak buat, you pastry chef, nak jadi orang yang buat kek semua, you nak kena ada oven yang sesuai. You kena ada mixer yang sesuai. Kalau dan ada bahan-bahan lain, contohnya nak buat roti, you kena ada macam-macam benda. Itu yang kita kata niche dia tu. Kalau belia-belia ni saya rasa kalau nak menceburi bidang kulineri ni, saya cadangkanlah banyakkan ke pastry cake. Kerana kita tak ramai pastry chef
Melayu yang ada di pasaran, yang ada di hotel, yang menjalankan perniagaan sendiri. Jadi kalau bagi saya lah, saya lebih menggemari kalau belia-belia menceburkan diri dalam bidang pastry. No doubt lah kalau you nak belajar apa orang kata bidang masakan pun memang kita boleh buat. Jadi bidang masakan ni kadang-kadang ni mungkin dia rasa alah dia masuk bidang masakan boleh buka warung, buah pokok pun alhamdulillah. Boleh kerja di restoran pun alhamdulillah. Tapi kalau dia nak kerja di bakery, kalau dia datang dengan zero, jarang toke bakery tu nak ambil dia. At least dia kena tanya, ada pengalaman tak? Bila ada pengalaman sikit, dah belajar dengan Chef Liza, pergi minta kerja, InsyaAllah gaji mahal. Gaji mahal. Bukan saja dapat kerja. Kerana dah ada pengalaman, ada ilmu. Macam saya di sekolah saya, kalau saya masak, mengajar buat kek pastry, especially Chef Erin, dia memang garang. Saya lagilah garang. Macam cikgu sekolah, memang ketuk-ketuk tangan, especially bila you buat icing. You buat icing Zarazia tu berapa kali kena dengan saya, ketuk-ketuk tangan. If not, nanti dia orang buat leka. Leka-leka, okey chef jadi. Jadi. Tapi saya ni nak macam mana saya ajar, macam itulah dia buat. Jadi saya terpaksa kena tunjuk how you handle with the piping bag, how you put your nozzle inside. Saya lebih menggemari macam itulah. Kalau you kata chef pukul 3 pagi kita bersembang pasal culinary in cakes and decoration, saya senang boleh cakap. Kerana itu forte saya kan, orang forte. Betul. Banyaklah tadi Chef cerita daripada jadi guru, kemudian tukar kerjaya, pergi overseas dengan keadaan sendirinya bayar kan. Jadi cabaran jatuh bangun tu sangat banyak. Saya rasa sebelum sampai ke tahap ini, yang sampai dah masuk rancangan TV, boleh Chef kongsikan dengan kami tak apa cabaran-cabaran dia tu? Saya ni cabaran itulah, saya biasa buka kedai, itulah orang tak cabaran. Saya biasa buka bakery, 2-3 bakery at one time. Hebat tu, masa tu masa jadi cikgu. Jadi kadang-kadang itulah orang kata saingan kita ni banyak saingan dengan orang Cina. Macam saya dulu bakery saya dekat Sekolah Petani, tidak ada bakery Melayu. Jadi kita saing dengan Cina lah. Tapi saya ni dapat sokongan daripada orang Melayu yang dah mula menyedari orang kata bahan-bahan yang saya gunakan ni, especially on cake semua ni mestilah bahan-bahan yang halal kan. Jadi cabaran dia, saya kena bersaing dengan masa asing. Kemudian bila datang macam zaman ni, pandemik ni, cabaran saya itulah macam sekolah saya ni kita kurang mendapat perhatian lah. Kerana dengan keadaan COVID kan, sekarang ni keadaan pandemik sekarang ni, dia orang nak masuk kelas pun ialah semuanya memerlukan online tak? Online tu saya tak berapa. Kerana saya tak menggemari perempuan semua, saya tak menggemari online kerana saya tak boleh nak real dengan dia orang kan. Jadi kalau online so far saya tak pernah buat. Saya lebih suka dia orang datang, walaupun masa dalam pandemik itu hari, masa ada juga dia orang datang belajar dengan saya secara seorang dua orang macam tu, individu. Individual class is much better than to have a big group. Kalau big group dia selalunya saya dapat dengan kementerian, Kementerian Perumahan KPKT. Terima kasih kerana saya diberi peluang. Kemudian dengan MARA, dan saya masih jadi konsultan MARA daripada dulu sampai sekarang. Giat MARA. Jadi saya dah kelas-kelas yang macam itulah, a big group. Kalau yang personal, yang nak cepat pandai, nak buka kedai dalam masa seminggu belajar dengan saya pun, insya-Allah saya boleh bimbing daripada A sampai Z untuk buka kafe nanti. Apa kejayaan terbesar chef setakat ni? Kejayaan saya dalam bidang kulineri. Saya dapat belajar di luar negara, salah satu yang saya idamkan daripada saya mula-mula dulu. Kemudian saya ada mencipta rekod Malaysia Book of Record. Dalam semua bidang, 4 bidang saya tu, saya ada ikan bakar terpanjang di Malaysia, saya dapat Malaysia Book of Record. Kemudian saya ada bunga yang tertinggi, itu pun salah satu dari bidang kulineri yang where you need all your passion to have your decor, bunga. Kemudian saya ada 50 jam masak tanpa henti, tak berhenti 50 jam, 6 dapur sekali jalan. Walaupun satu saat. Berapa orang? Saya bersama dengan tim masakan, dengan chef-chef yang belajar dengan saya. Itu yang saya kata belia-belia tu saya sukalah kan. Dan last 2 years saya ada rendang yang terbesar, where I have 1.5 1 tan lebih daging. Untuk masak. Itu dekat mana tu buat? Itu dekat Pullman Putrajaya dengan Kementerian Pembangunan Wanita.
yang mana kita menghasilkan lebih kurang 1,500 kilo daging, 45 periuk besar-besar 45 rendang. Yes. Why not nanti kita Musim buat raya ke tu? Tak saja. Jadi why not dengan belia, dengan kementerian belia dan kita buat sekali dengan belia-belia kita ni, kita tampilkan mereka bersama insya-Allah. Boleh insya-Allah. Kita tunggu approval daripada kita punya Datuk KSU. Datuk KSU dengar ni Chef nak bagi satu rekod, kita buat satu rekod, Malaysia buat rekod in culinary with the youth. Okey Chef. Apa makanan yang Chef pernah buat tapi tak jadi? Lepas tu makanan yang paling orang ramai minta daripada Chef, yang jadi dia orang tahulah kalau dengan Chef Liza je ini makanan dia. Saya makanan mula saya nak bercerita yang tak jadi, yang sampai sekarang ni saya tak nak buat. Suami saya kata tak payahlah buat kalau mula tutup. Onde-onde, kuih bijan. Yang dalam tu ada inti kacang kan, kita orang Kedah ni dia panggil onde-onde lah. Dalam dia ada bijan, tepung pulut. Faham. Jadi saya tak tahu kenapa saya buat daripada dulu, masa saya anak kecil-kecil lagi saya buat. Bila dia goreng saja, dia meletup. Goreng saja meletup. Sampai satu masa yang saya very bad experience bila saya goreng onde-onde tu. Kalau orang sini orang panggil kuih bijan. Goreng kemudian dia meletup sampai terkeluk sampai ke siling. Sampai ke atas. Itu saya kata satu pengalaman saya yang saya tak dapat lupa. Itu tapi saya suka, sampai sekarang saya masih suka, dan insya-Allah saya punya supplier di mana insya-Allah bulan Ramadan nanti bukalah satu lagi kafe saya somewhere dekat KL. Nanti kita akan share dengan anda semua. Kopi Kasih Cafe by Chef Liza. Itu moderator tak boleh nak sebut panjang sangat. Kopi KOPI kopi, kerana saya serve kopi kampung. Kopi Kasih means coffee in the tumbler. By Chef Liza. Jadi saya buka peluang pada anda semua, pada belia-belia semua, kalau nak mencuburi bidang kulineri, tak kiralah kalau kek, pastry ke, kuih-kuih ke, boleh call saya, kerana saya nak you supply kat kita balik. At least belia ada kerja. Kalau dia kat rumah pun dia boleh buat sikit kan. Betul. Jadi saya nak mengajar dia orang ni supaya boleh supply balik kat saya, insya-Allah. Tadi belum lagi apa makanan yang selalu orang order daripada Chef? Saya banyak order dengan saya ni cakes lah. Cakes, kemudian ada my favourite, their favourite is nasi tomato kurma daging daripada Chef Liza. Yes, insya-Allah. Itu yang Chef ada buat juga paste. Saya ada paste 7 rencah 7 rasa. Itulah dia. 7 rencah 7 rasa daripada Chef Liza. Paste tu boleh didapati dalam pasaran. Boleh, dalam pasaran kita ada 7 supermarket kita ada. Salah satunya ST Rosham. Dan boleh tengok saya punya website, saya punya, you can google whatever lah. 7 rencah 7 rasa, ataupun you boleh tengok YouTube saya, Air Tangan Chef Liza Part 1. Yang mana saya menggunakan semua paste-paste saya untuk memasak. Jadi itu pun kalau belia-belia nak memulakan food truck your punya pasar Ramadan, boleh dapatkan paste ataupun kita panggil rencah saya yang mudah saja. Kita hanya tumis ke atas, kita hanya tumis macam rendang, masukkan santan, masuk ayam, paste dah siap. Jadi memudahkan kerja you all lah. Yang instant instant, ramai ibu-ibu instant tu mesti memerlukan chef paste daripada Chef Liza ya. Tadi Chef, yang kat depan tu kari pap kita belum cerita lagi tu. Ini kari pap. Saya dah kari pap putar ataupun kita panggil kari pap daging. Ini salah satu daripada usahawan bimbingan saya juga, yang mana dia supply dengan saya satu minggu lebih kurang dalam 10 tab. Satu tab tu 10, lebih kurang dalam 100 tab. Jadi 1000 biji lah dia supply pada kafe saya nanti, insya-Allah. Jadi ini hasil pada kerja daripada usahawan belia yang mana dia belajar dengan saya, kemudian dia jadi usahawan. Dia buat kari pap je. Kari pap daging, kari pap ayam, all kinds of kari pap. Itu dalam pastry course. Jadi banyak peluang-peluang yang boleh dibuat oleh belia-belia kita. Kalau tak berdepan pun secara online boleh jual macam tu, secara frozen. Moving forward Chef, untuk Sweet Azhar Academy dan Sendirian Berhad juga, apa perancangan-perancangan yang selepas ni yang lebih besar mungkin? Saya rasa saya perlu adalah perancangan saya untuk pergi belajar sikit lagi, menambah ilmu. Tak cukup saya bidang hotel kulineri masih belum
penuh lagi. Okey, faham. Belum penuh sampai sini, ada dekat sini. InsyaAllah saya merancang memang dengan anak saya, dengan Chef Erin, kita nak pergi ke Monte Carlo untuk belajar buat a very good pastry. Tapi oleh kerana masa sekarang ni, saya terpaksa tangguhkan dulu. InsyaAllah kalau ada peluang, bila buka nanti, everything okay, kita punya time pandemic, kita pun everything dah okay, dan insyaAllah saya akan apply untuk pergi belajar lah sikit lagi. Dan satu lagi, saya berhasrat nak buka kembali akademi saya yang dulu gah tu. Dulu memang saya dah ada akademi besar, tapi kerana mandakan sekarang ni, zaman sekarang ni, jadi terpaksalah saya slow down. Jadi saya beralih arah daripada satu bangunan yang besar, di mana akademi saya semuanya di situ. Production house saya pun ada kat situ. Jadi saya tutup seketika sementara untuk lepas semua benda ni, lepas pandemik ni insyaAllah saya nak buka baliklah studio saya. Kita ada on TV program. Saya banyak membekalkan, kita banyak membekalkan program-program ke TV station. Dan pada anda semua, pada perempuan semua, pada belia semua, pastikan anda menonton rancangan saya Chef Ros Masak Apa pada setiap hari Sabtu mulai 10 bulan April jam 11 pagi, tentunya di TV2. Chef Ros Masak Apa. Itu tajuk dia. Itu Chef Ros Masak Apa. Okey. Jangan lupa pastikan menonton ya. Chef, untuk soalan terakhir kita pada hari ini mungkin bukan terakhir dah, kalau ada apa-apa lagi nanti kita tengok lagi. Tips dan nasihatlah kepada belia. Kadang belia-belia ni ramai yang nak ada interest nak menceburi bidang ni. Tapi mungkin tak begitu, jati diri tu tak begitu tegar kan. Kadang di tengah jalan, lepas tu berhenti, lepas tu belajar-belajar saja macam chef cakap, betul tak buat. So tips lah. Macam mana nak memastikan. Dan tips lah. Pertamanya, belia-belia ni kena ada interest. Kalau dia lepas masa dia tengok program kita ni, mungkin masa ni dia rasa dia berminat. Dia kena satunya kena semangat yang kental, berminat yang nombor satu. Dia kena tahan dari segi hati, perasaan, apa orang kata, physical, mentally, semua kita kena ada jati diri. Kalau you tak berminat, itu je yang pertamanya, minat. Kalau you tak berminat, tak usah cakap lah nak jadi chef ni susah. Kerana chef ni dia perlu banyak benda-benda lagi. Jadi kalau untuk menjadi orang kata chef yang apa orang kata usahawan, bolehlah kita masuk kelas-kelas yang tak formal. Tapi kalau kita nak jadi chef tu, kenalah dapat bimbingan daripada mana-mana kementerian ke, daripada institusi mana-mana kan. Jadi kalau ibu bapa pun, kalau anak-anak berminat, jadi saya kata janganlah halang mereka untuk menceburi bidang kulineri, kerana bidang ni menjanjikan sesuatu yang memang excellent untuk anda. Okey. Kepada para penonton sekalian, terutama belia-belia kita, jangan lupa link untuk pendaftaran dan juga borang penilaian telah pun dimasukkan di ruangan komen. Jadi buka link situ, isi borang dan hantar kembali kepada kami untuk mendapatkan slip kehadiran. Kepada belia-belia yang nak menceburi bidang kulineri, ingat bidang kulineri ni kita besar. So banyak benda you boleh jadi, bukan sekadar masak panas-panas tadi, buat roti saja, pastry. Jadi caterer yang besar pun ada. Ya, kan? Boleh jadi selebriti. Celebrity of course. Influencer. Kemudian endorsement kepada barang-barang makanan, mungkin untuk development kesihatan makanan, kan? Benda-benda macam tu. Saya rasa boleh berfikiran luas lagi dari segi dalam bidang kulineri. Untuk kata-kata terakhir chef lagi, kalau ada apa-apa daripada sini sebelum kita berakhir. Sekali lagi terima kasih pada Datuk KSU, kita kena beri peluang, Cik Iqbal, pada you all semua, Tuan Haji Muhammad Haswandi, kerana beri peluang saya bercakap hari ini. Kalau bagi saya bercakap, kira kalau bidang masakan ni 2 jam pun tak cukup. Seronok saya berbicara dengan anda semua. Jadi sekali lagi pada belia semua, tolonglah, janganlah kita jadikan belia yang tak ada apa kat rumah, duduk kat rumah. Jadi cuba berusaha untuk memajukan diri. Tak perlulah kita kata, orang kata kalau boleh tu janganlah kita membebankan ibu bapa kita dengan, biasalah sekarang ni bila mak bapak macam kita ni, anak-anak ni rasa okey, very comfortable at home, dia pun tak minat untuk nak cari peluang pekerjaan. Jadi jadikanlah kita seorang insan yang berguna terhadap negara, masyarakat dan juga bangsa, agama dan negara kita. InsyaAllah pada anda semua, sekali lagi terima kasih kepada saya Chef Rizal Zainal daripada Sweet Azhar Academy, terletak di Batu 5 Jalan Ipoh. InsyaAllah kita akan bertemu anda
Kalau apa-apa boleh call saya, boleh tengok website saya, boleh Google whatever it is. I'm here to help you. All the beliau, all the youth dan juga para belia. Terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Saya bagi pihak iLead Kementerian Belia dan Sukan juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Chef Liza yang sudi hadir dalam kesibukan waktu ya, sibuk penggambaran dan sebagainya. Jadi kepada para penonton sekalian, terutama belia-belia, ini adalah introduction sahaja kepada program kulineri. Jadi boleh research lagi, search banyak benda lagi, explore bidang kulineri yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ceburi. Jadi itu saja, jangan lupa hantarkan link penilaian tu dengan pendaftaran kepada kami kembali. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di lain siaran insya-Allah.